Terima kasihlah pada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan beberapa isu berkenaan dengan Kementerian Luar ini. Saya bersetuju dengan Tuan Kongsi bahawa sebenarnya walaupun ramai yang membangkitkan isu ini, tetapi kebanyakannya adalah isu yang sama. Jadi saya nak jelaskan satu persatu, cuma saya tak boleh nak sebut siapa yang bangkitkan. Contohnya, isu yang pertama mengenai dengan hubungan diplomatik disebabkan tragedi MH370. Saya nak jelaskan di sini bahawa oleh kerana hubungan kerajaan yang begitu rapat dan baik dengan banyak negara, akhirnya kita boleh mendapatkan pertolongan dan bantuan daripada 26 negara. Itu merupakan sesuatu yang sepatutnya kita semua di sini rasa bangga, kerana bukannya mudah untuk koordinate, dengan izin Tuan Kongsi, bahawa untuk mendapat bantuan yang sebegitu besar daripada banyak negara, dan akhirnya bantuan-bantuan ini dapat kita lihat bahawa mereka tetap daripada mula tragedi ini berlaku sehinggalah ke hari ini. Berkenaan dengan hubungan kita dengan negara China, dengan negara China, saya nak jelaskan di sini Tuan Kongsi, bahawa saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada beberapa ahli yang berhormat, termasuklah daripada MCA, yang telah berjaya sebenarnya daripada mula sehingga hari ini telah menghantar dan membantu kerajaan untuk melihat bahawa kebanyakan daripada keluarga-keluarga yang menimpa kemalangan tersebut daripada negara China, mereka beri bantuan bukan hanya dalam negara kita tetapi juga ada di Beijing. Dan sebab itu saya nak ucapkan tahniah dan syabas daripada kawan-kawan kita MCA. Walaupun ianya tidak dapat diterima hakikat ini oleh pihak pembangkang, tapi yang sebenarnya kebanyakan daripada apa yang kita perolehi setakat ini adalah kerana hubungan yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri dengan beberapa negara-negara besar seperti Amerika, China, Australia dan banyak lagi negara besar yang hari ini dapat membantu dan melihat bahawa ini menunjuk dan membuktikan bahawa kepimpinan kita boleh untuk menjayakan apa saja masalah yang timbul dalam negara kita hari ini. Ini insya-Allah saya dah banyak kali. Ini Tuan Kongsi, saya tunggu je tadi. Saya nak tunggu supaya dia bangun dan dia minta apa saja yang dia nak sampaikan, kita akan jawab. Tapi tiap kali inilah cara dia. Tapi kali ini tak apa, saya bagi. Saya takut dia merajuk. Hari minggu lepas dia merajuk, Tuan Kongsi. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya sebenarnya jenis orang yang susah nak mengajuk. Hanya saya sebenarnya agak pelik ya. Bagaimana kerajaan Malaysia ni bila 26 negeri datang bantu, bila 26 negara datang bantu, dia puji diri dia. Ya. Dia masuk dalam bakul, angkat sendiri, kata 26 negara datang bantu, hebatnya Malaysia. Sepatutnya kita puji yang 26 negara itu. Mereka lah yang datang untuk membantu kita dalam keadaan tak makan saman. Kita telah gagal. Dalam keadaan kita telah gagal untuk mengetahui dengan tepat di mana kapal terbang kita. Kita telah gagal. An unprecedented failure. Nanti Timbalan Menteri, biar saya jelaskan kegagalan kita. Cukup. An unprecedented failure Timbalan Menteri, jangan buat masa.
presiden Menteri jangan buang masa bagi orang macam ni. Tuan Pengerusi, inilah masalah Inilah Tuan Pengerusi. saya buang masa Ni apa balik ni? di mana Menteri kurang Malu lah. malu lah fikir tak malu kan fikir ada calon macam ni kasih malu fikir apa fikir semua itu malu lah dia tak betul. apa fikir ini malu fikir Balik ada kapal, ini duduk, macam balik dia lalu Duduk. Alih hormat, dalam berbahas jangan lupa peraturan mesyuarat. Yang menjawab semua isu yang dibangkitkan menteri. Kalau ada yang berhormat yang berdiri minta penjelasan, itu berbicara yang berhormat menteri sendiri, bukan saya. Jadi apabila dikasih penghormatan untuk ambil flow, janganlah penghormatan itu pula diputar belik jadi menjadi kecoh. Nah, nanti dulu salam. Tantri, saya tak putar Saya belik. paham. Saya hanya memberikan pandangan bagaimana kesanggupan 26 negara untuk bantu kita puji diri kita. Saya paham. Sila menteri. Sila menteri. Saya minta Timbalan Menteri. Biar saya habiskan hujah saya. Okey. Timbalan Menteri. Yang baling, kasih. yang isu Saya minta baling sama Timbalan Menteri. kapar itu cerita di luar. Ya. Yang isu baling sama kapar cerita di luar. Abang adik punya hal cerita luar. dia kurang Duduk. dia kurang tiga ayat je lagi 3 ayat je lagi Duduk. Tuan Pengerusi, saya dah kata tadi, ayat saya belum habis lagi pun dia dah bangun nak mencela. Saya ingatkan nak minta penjelasan, rupanya nak tokok tambah benda yang saya belum habis jawab. Inilah masalah Shah Alam. Saya nak jelaskan, Tuan Pengerusi. Sila. Saya kata hubungan diplomatik yang baik ini atas dasar seorang pemimpin yang amat berhormat pada menteri sendiri. Tengok. Tuan Pengerusi, saya nak jelaskan dahulu. Bukannya mudah kerana dia melibatkan perbelanjaan yang besar. Apabila perbelanjaan yang besar dan kita minta bantuan dan mereka bantu, kita ucap terima kasih kepada mereka di atas kesanggupan mereka kerana dasar persahabatan yang baik. dan lepas tu puji diri puji diri saya tak kata hebatnya Malaysia 26 negara datang bantu, Masya Allah, hebatnya Malaysia. Salam puji diri sendiri. Samakan sama Sepang, jangan campur lagi sepang. Tak ada tanya soalan. salam. Nak tanya Tak ada. Yang berhormat salam. Yang berhormat Menteri boleh tanya, boleh Tuan Pengerusi, nak tanya Tuan Pengerusi, saya belum tahu lagi dah, tak boleh cakap lagi dah tahu. Tuan Pengerusi, duduklah. Tuan Pengerusi, saya baru mula nak menjawab apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Yalah. Belum sempat saya nak menjawab, mereka telah menunjukkan satu tabi'i biasa daripada dulu hingga sekarang. Menteri Sepatutnya dia tunggu, dia catat macam saya, Tuan Pengerusi, saya catat semua. Betul. Sepatutnya mereka juga buat perkara yang sama. Apabila saya dah nak habis isu itu, baru dia bangkit. Tuan Pengerusi, saya nak minta penjelasan daripada jawapan yang saya berikan. Ini adalah satu pengajaran kepada ahli-ahli pembangkang yang tak erti bahasa duduk dalam Dewan Menteri. Dia nak bercakap tentang dia nak bercakap tentang Menteri Pengerusi, mana boleh cakap Menteri Pengerusi, mana boleh cakap macam tu? boleh cakap Itu tak boleh tu. Mana boleh guna perkataan begitu? Mana boleh cakap begitu? Apa ni? Mana boleh cakap macam ni? Jarang-jarang. Apa level Bermana seriuslah hal itu. Duduk Menteri dapat kawal perasaan enggak? kapar. Tuan Pengerusi, Duduk. Yang berhormat duduk. Yang berhormat. No, tak boleh bahasa macam tu, Menteri. Yang berhormat duduk. Yang berhormat. Ada yang berhormat. Saya bukan apa.
Saya perhatikan tadi, saya dengar semua hujah. Saya perhatikan menteri, dia duduk, betul dia mencoret. Dia pergi keluar sekejap tadi tandas, itu pun dia buat nota kepada saya. Tan Sri, saya minta izin untuk keluar di tandas sebentar. Jadi saya kalaulah umpamanya dia dengar dengan baik, mau jawab dengan baik, tidak akan permohonan untuk mau jawab dengan baik, biarlah dia jawab. Saya rasa itu permohonan yang paling ilok, saya tengok sesuai. Lagipun hak dia, siapa dia kasih laluan boleh, siapa tidak pun boleh. Ya, sila, tapi janganlah laluan salam. Belum lagi saya habis bercakap salam. Hanya saya nak minta daripada Tan Sri, boleh ke gunakan bahasa yang seperti itu? Bahasa tu Tan Sri, bahasa tu. Mana Seperti boleh apa? ada bahasa tu? Yang saya jawab, menteri ni mesti luar. apa yang Itulah menteri bahasa cakap? diplomatik. Tak ada diplomasi. Persoalan sekarang Sudahlah, bahasa tu, Tan sudah Sri. kabar, sudahlah, sepang, sudahlah. Ini diplomat Jangan apa lagi dah panjang tahu, dibarkan. Bang. Sila menteri, sila. Gunakanlah bahasa Tuan Musi, diplomatik. saya nak teruskan. Sila menteri, sila. Sepang Tuan kedua. Musi, Nanti saya nanti nak jelaskan. Tan Sri, nanti kami mau keluar tandas mau tulis Bimo kata Tan Sri. Tidak batangan. Ini serius. Ini hal serius. Oleh karena apabila dia keluar tadi, tidak ada menteri yang mendengar. Dia boleh buat tanpa itu pun, tapi oleh karena dia terlampau beradab. Yang sekarang kita bincang ini perkara-perkara yang beradab. Kan begitu ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, berbahas ini tidak semestinya kita sinis di antara satu sama lain. Kadang-kadang kesinisan kita itu kita sendiri terkena. Saya mendengar sini ahli yang berhormat, yang saya duduk di sini ini pun sebelum ahli yang berhormat berujar, saya sudah tahu apa dalam kepala. Saya tahu. Sila menteri terpulang kepada menteri sama ada memberi laluan atau tidak. Kalau juga ada mengganggu menteri, Terima kasih. tanpa izin menteri, saya pandai buatlah apa yang saya mau buat. Terima kasih Tuan Sila. Musi. Tuan Musi, terima kasih Tuan Musi. Saya nak bercakap dari segi isu human rights. Tapi rights saya nak bercakap pun mereka tak bagi. Nak cerita human rights pasal orang lain buat apa? Kalau rights menteri sendiri nak bercakap pun tidak dibenarkan, tak faham-faham. Sebab itulah masalah ni ditimbulkan tiap-tiap kali. Contohnya tentang isu yang dibangkitkan tentang Rohingya, Tuan Pengerusi. Saya telah banyak kali jelaskan dalam dewan hari ini, dewan ini. Dan saya beritahu bahawa isu ini adalah satu isu di mana Malaysia berperanan. Kita melalui OIC, kita telah bawa isu ini dalam OIC, kita dah bawa isu ini dalam ASEAN, dan kita dah bawa dalam banyak peringkat antarabangsa, mesyuarat antarabangsa. Dan ini adalah merupakan satu-satunya isu di mana ianya tidak terhenti begitu saja. Tetapi bukanlah bermakna apabila kita bawa sesuatu isu itu, ianya akan dapat diselesaikan dalam waktu yang terdekat. Dan kita kena terima hakikat bahawa ada negara yang merasakan seolah-olah mereka mempunyai hak untuk menentukan siapa yang boleh jadi rakyat dalam negaranya. Seperti begitu juga dengan kita. Kita menerima semua rakyat dalam negara ini, tak kira apa bangsa pun telah menjadi rakyat dalam negara kita, dan kita tidak pun ditentang dan diminta oleh mana-mana pihak untuk tidak melihat ini sebagai satu kerja yang baik, dan tidak pun kita mahu dipuji oleh mana-mana pihak. Begitulah juga kalau di Myanmar, kalau mereka mahu melihat bahawa isu ini mahu mereka jelaskan sendiri, mahu mereka buat sendiri, kita hanya memberi bantuan secara experience yang selama mana kita ada, bagaimana kita melantik dan menentukan bahawa rakyat yang ada hari ini menerima hakikat bahawa semuanya merupakan rakyat yang berbilang kaum dalam negara kita. Saya juga nak jelaskan seperti yang dibangkitkan oleh Keluang Tuan Pengerusi tentang Nanti minta penjelasan boleh? tentang constructive engagement. Bila kita sebut dalam segi prinsip constructive engagement, bermakna kita memberi bantuan bagaimana untuk mereka melihat cara mana nak membuat bancian, cara mana nak melihat sama ada boleh diberi ataupun tidak kerakyatan tersebut. Itu semua adalah cara-cara yang kita buat, dan kita tidak menunjuk dan tidak bawa dalam mana mesyuarat. Constructive engagement yang kita buat dulu, kini dan selama-lamanya, itu adalah prinsip kita, tetapi bukan bermakna untuk melanggar prinsip kita dari segi non-interference dalam perundangan negara itu
yang terjadid, yang kita semua sepatutnya menerima hakikat. Menteri. Tuan Musi, saya nak jelaskan juga tentang masalah Menteri, yang bagilah luang. dibangkitkan tentang beberapa isu seperti, saya nak jawab dulu tentang kapal, kerana itu yang sebenarnya sepatutnya dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Isunya adalah tentang peruntukan. Peruntukan yang dikatakan 2,236% kenaikan harganya, kenaikan peruntukannya adalah merupakan seperti biasa. Kalau mana kerajaan mahu melihat bahawa sesuatu cadangan, ketika itu kita bercadang. Pada asalnya kita bercadang untuk menjadi kandidat untuk bertanding di peringkat UNSC, United Nations Security Council, ataupun Ahli Majlis Keselamatan PBB, yang ketika itu kita belum pasti. Jadi kita hanya meletakkan satu harga yang rendah. Kemudian kita telah pun menerima keputusan daripada kabinet untuk bertanding di peringkat itu, maka sebab itu kita memerlukan peruntukannya. Ini mana kapal ni? Anak muda gapak kat sini. Sebab itu kita naikkan, dan perbelanjaannya pada tahun 2013 bermula pada bulan 10, kita nak menggunakan kerana banyak kewangan ini digunakan untuk melobi, untuk menentukan perancangan kita supaya dapat diterima, kerana perundiannya berlaku pada tahun ini September ataupun bulan Oktober tahun ini. Maka sebab itu, oleh kerana kita nakkan kemenangan, kita bermula daripada awal pada bulan September atau bulan Oktober tahun lepas. Sebab itu peruntukan digunakan untuk tahun lepas dan tidak ada peruntukan asal daripada awal tahun. Maka sebab itulah kita bawa dalam mesyuarat kali ini. Begitu juga dengan Menteri, dengan 23 juta ringgit yang dibangkitkan oleh Kapar. 23 juta ringgit ini adalah kegunaannya. Pertama, kita guna 6,35 juta ringgit bagi sumbangan tidak berjadual, iaitu kepada Palestin dan pembiayaan plan strategik pembangunan sektor-sektor penting di Al-Quds sebanyak 6,35 juta ringgit, dan sumbangan kepada Yayasan World Islamic Economic Forum sempena penganjuran Forum Ekonomi Islam Sedunia ke-9 di London berjumlah 16,8 juta ringgit. Jadi kedua-duanya itu berjumlah 23 juta ringgit. Persoalannya baik, tetapi niat untuk menunjukkan seolah-olah kepimpinan tak reti nak menjalan, itu niat jahat. Sepatutnya soalan itu dah jadi baik. Saya nak ucapkan tahniah sepatutnya kepada Kapar, tetapi oleh kerana cara untuk menyampaikan itu, seolah-olah kepimpinan kita yang ada tidak tahu bagaimana nak menentukan perbelanjaan bagi masa depan yang kita telah pun jalankan. Menteri, Tuan Musi, Menteri, saya nak Menteri. Kalau saya nak jelaskan tentang Menteri, jawapan bertulis je lah. Apa ni? Tuan Menteri, dulu Menteri. Bantu saya Kapar, Sepang bantu saya. Peraturan Masyuarat 37(1)B. Seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap, kecuali B, jika hendak meminta penjelasan mengenai apa-apa perkara yang dikeluarkan oleh ahli yang sedang bercakap itu dalam ucapannya, dengan syarat ahli yang sedang bercakap itu mau beralah dan duduk, dan ahli yang hendak mengganggu itu dipanggil oleh pengurusi. Menteri bercakap, kalau ada yang berdiri dia nampak, kalau dia mau kasih laluan dia duduk, dia kasih laluan, baru saya panggil siapa yang bercakap. Jadi kalau menteri sedang berhujah sana, lepas itu ada 2-3 orang yang cakap, menteri, saya juga mau bercakap. Tuan Menteri tak dengar. Jadi bermakna tidak, yang berhormat, peraturan masyarakat harus kita ikuti semua. Tolong, bila lagi kita mau belajar ahli yang berhormat, kontrol sedikit. Kadang-kadang kita harus telan. Menteri Apa lain yang bagi laluan, dalam kita Tan Sri, menteri lain bagi peluang. Menteri ni seorang tak nak bagi peluang. Bagilah Pengurusi. peluang. ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, boleh ahli yang berhormat duduk. Duduk ahli yang berhormat. Saya perhatikan tidak ada menteri yang tidak kasih peluang. Saya perhatikan mau dekat 6 tahun saya duduk di sini, tetapi jangan apabila dikasih laluan, lepas itu timbul pula kekecohan. Kenapa bila timbul kekecohan, saya sendiri yang akan ambil tindakan? Bolehkah kita berbahas
tanpa menimbulkan kekecohan, dia punya jawaban boleh. Macam mana kekecohan akan timbul? Oleh karena perkara yang tidak harus dicampur adukan. Kenapa ada ketegangan? Karena ada kesinisan. Jadi ilahkan semua itu. Sila Menteri, kalau mau laluan bagi tahu, kalau tidak juga begitu. Sila. Menteri, pasal isu Rohingya Saya tadi boleh. nak menjawab Tuan Pengurusi. Saya Pengurusi Tadi saya bangkit isu beberapa Rohingya. perkara yang telah pun dibangkitkan. Point of order. Yang berhormat Menteri, saya mau dengar dulu peraturan mesyuarat daripada Salam dan Alian Berhormat sebagai ingatan. Apabila kita membangkitkan peraturan mesyuarat, kita terlebih dahulu paham apa peraturan mesyuarat itu. Jangan gunakan peraturan mesyuarat semata-mata untuk nak bercakap. Sila Salam, saya mau dengar. Ya, tadi Timbalan Menteri mempersoalkan niat Yang Berhormat Kapa dan mengatakan dia berniat jahat. Maka peraturan 36(6), seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Tadi Timbalan Menteri dengan jelas menyatakan Kapar berniat jahat. Saya rasa inilah di antara sikap sinis yang dikeluarkan, dan inilah yang menyebabkan ada respons. Yang Berhormat Maka Tan Sri, saya minta Yang Berhormat biar Okey. Saya terima tahu kasih. Yang Berhormat bangkitkan peraturan mesyuarat. Saya terkena respons. Kalau pengertian saya, sengaja saya tidak campur. Yang ditimbulkan oleh Kapar pada mulanya itu adalah sangkaan jahat. Kalau ianya bermula daripada sangkaan jahat, disambut dengan begitu, fair. Tetapi kadang-kadang, ahli yang berhormat yang lain tolong senyap. Karena saya sebagai referee, terpaksa kadang-kadang saya play advantage. Tidak saya tiup whistle. Jadi jangan membangkitkan peraturan mesyuarat. Kalau peraturan mesyuarat itu kita terkena sendiri. Jadi jangan, ahli yang berhormat, saya belum habis bercakap. Menurut peraturan mesyuarat, apabila speaker bercakap, tidak boleh kita bercakap. Jadi jangan bangkitkan peraturan mesyuarat kalau kita sendiri tidak boleh ikut peraturan mesyuarat. Ahli yang berhormat, saya belum habis yang berhormat. Kalaupun saya habis yang berhormat, apabila yang berhormat berdiri, mesti sahih peraturan mesyuarat. Kalau tidak, yang berhormat tidak boleh sahih undang-undang berdiri. Jadi sekarang ahli yang berhormat, saya belum habis bercakap. Jadi keputusan saya ialah saya akan panggil menteri untuk berdiri. Selepas itu semua ahli yang berhormat mesti tengok peraturan mesyuarat 37 1B. Sila Menteri. Tan Sri, jawapan Tan Sri berhubung dengan niat jahat Kapar itu, Ya, saya jelaskan. saya Tuan Pengurusi. rasa tidak betul. Walaupun ianya ruling daripada Tan Sri, adakah setiap soalan yang kita tanya adalah berniat jahat? Sila teruskan. Tuan Pengurusi, saya di sini menjawab apa saja ujah-ujah yang dibangkit oleh ahli-ahli parlimen. Ahli yang berhormat Kapar mengatakan dalam ujahnya, inilah dia cara prinsip kepimpinan kerajaan yang tak tahu nak mengatur peruntukan yang naik sehingga 2,236%. Bukankah ini sangkaan sangkaan jahat? Apa sangka jahatnya? Soalan. Apa sangka jahatnya? Itu soalan yang mana Teruskan, Timbalan teruskan, Menteri Pak. kena Ya, jawab. Mak Pengurusi. No, itu tak ada niat jahat. Sebab itu saya mempertahankan, saya kata ini niat jahat. Kalau soalannya baik, soalan yang asal saya kata baik. Tetapi oleh kerana tambahan yang mengatakan kepimpinan yang tak betul, saya terpaksa perbetulkan. Tapi itu bukan persoalan niat pimpinan. jahat. Betul kan tu? Nak mempertahankan. Betul kan kepimpinan? Serupa juga dengan Shah Alam betul, yang Kapar. nak mempertahankan kawannya daripada Kapar. No, ini bukan isu kawan, isu prinsip. Alah kepimpinan. No, bila orang panggil saya Ahli yang jahat, berhormat Tan Sri Kapar pun setuju. Sepang duduk. Ahli yang berhormat duduk. Kalau ahli yang berhormat dua orang masih ingkar, saya akan gunakan kuasa saya di bawah peraturan mesyuarat 44. Kalau tidak mau saya guna peraturan mesyuarat 44, ikut peraturan mesyuarat. Sila Menteri. Saya nak teruskan
soalan yang dibangkitkan oleh Lumut Tuan Pengerusi, Malaysia mempunyai hak mutlak ke atas Pulau Pisang. Rumah api di Pulau Pisang dikendalikan oleh pihak Singapura berdasarkan continuity of activities pihak British sejak sebelum merdeka lagi. Kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara sedang meneliti perkara ini, termasuk pengandalian dan pengurusan rumah api di Pulau Pisang. Tuan Pengerusi, saya nak jelaskan juga tentang isu Mesir. Saya dah jelaskan minggu lepas jawapan yang sama, iaitu apabila mereka ini dihukum, ada lagi peluang-peluang yang diberikan kepada mereka. Pertamanya, hukuman ini memerlukan untuk diberikan kepada Grand Mufti of Mesir. Kemudian dibawa kepada satu lagi peringkat di mana mereka boleh buat appeal dengan izin Tuan Pengerusi. Selepas itu bawa mereka boleh sekali lagi dibawa di peringkat presiden. Sebab itu kerajaan tidak mahu masuk selagi undang-undang masih lagi diberikan peluang kepada mereka yang telah pun dijatuhkan hukuman. Tuan Pengerusi, tentang sambutan ulang tahun 40 ke Dua berdiri yang berbuat menteri, kalau tidak kasih laluan, bagi tahu saya tidak kasih laluan. saya tidak beri laluan Pasal Mesir, pasal Mesir. Dia military court. Boleh minta penjelasan. Hal yang berhormat, menteri tidak mau kasih laluan. Sila duduk. Sila duduk. Saya nak jelaskan Sila Tuan duduk. Pengerusi, isu ini Tuan Pengerusi, saya dah jelaskan minggu lepas, hari ini pun saya jelaskan lagi. Kalaulah yang berhormat ingin juga mendapat penjelasan yang teliti daripada Ambassador Egypt sendiri, saya sanggup untuk mengaturkan supaya mereka diberikan penjelasan direct daripada perwakilan Egypt. Boleh beri. Tuan Seminit Pengerusi, je Timbalan Menteri. Seminit je. Isu mengenai perjanjian komprehensif Military court. Bangsa Moro yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat, pada masa ini kedua-dua pihak iaitu kerajaan Filipina dan MRAF sedang dalam proses merangka undang-undang tersebut. Kementerian akan mengadakan perbincangan lanjut dengan agensi-agensi berkaitan seperti MITI, Kementerian Pertanian dan EPU bagi mengenal pasti program-program yang boleh kita berikan bantuan kepada bangsa Moro itu sendiri. Dan ini boleh memberikan satu lagi peluang dan menunjukkan imej kita yang ikhlas untuk membantu bangsa Moro yang baru-baru ini menandatangani perjanjian bersama dengan kerajaan Filipina. Kes Amal Lilio yang dibawakan oleh Yang Berhormat Batu, Malaysia memandang serius kes pemalsuan pasport dan akan mendakwa ke atas pesalah mengikut lunas undang-undang. Encik Amal Lilio ini telah didakwa dan sedang menjalani hukuman penjara selama 2 tahun di Sabah. Beliau telah disabitkan di bawah Seksyen 12 Akta Pasport 1996. Beliau dijadualkan untuk dibebaskan pada 24 Mei pada tahun ini. Tuan Pengerusi, apa yang dibangkitkan oleh Amal Lilio? Sikit, ya. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Pengerusi. Isunya bukan yang Filipin, dia bukan isu hukuman terhadap pasport, sebab Filipin mengambil pendirian bahawa pasport itu pasport mereka yang sah. Tapi apa yang kita ingin dapat tahu pendirian kementerian, permintaan untuk yang dihantar balik, extradition. Sungguh pun kita tak ada perjanjian, tetapi mereka perlukan dia untuk dibicarakan. Apa pendirian kerajaan Malaysia atas permintaan rasmi dari Presiden Filipin untuk menuntut Amal Lilio dihantar balik, dibicarakan atas kes penipuan piramid, skim piramid di Filipin. Tuan Pengerusi, saya telah jelaskan tentang isu Amal Lilio tersebut. Beliau telah pun dihukum. Tentang kes lain yang telah pun diminta untuk kita berikan kerjasama melalui kerajaan Filipina sendiri,
adalah satu-satunya tugas yang mana kita sedang buat perbincangan dan melihat kalau undang-undang itu, kesalahan tersebut jatuhnya di Filipina, maka kerajaan Filipina dan kerajaan Malaysia akan melihat di mana cara untuk kita menyelesaikan isu ini. Jadi sebab itu dalam negara ASEAN ini, perjanjian selalunya kita buat di antara kita supaya tiada diplomatic relation yang baik, yang kita tidak mahu tunjukkan mana-mana flashpoint dalam ASEAN itu sendiri. Menteri beri sedikit saja. Terima kasih. Sudahlah, isu bukan ini isu yang mana pula ni? Sama isu. Kalau isu yang penjelasan, saya penjelasan jelas sedikit sebab maaf, Menteri bagi penjelasan seolah-olah tidak tahu atau tidak ingat bahawa Amalilio sebenarnya ditangkap oleh Interpol dengan kerjasama polis Malaysia dan juga polis Filipin. Bila ditangkap di airport, kita pula kerajaan Malaysia pendakwa raya Malaysia arahkan dia ditahan dan di-charge atas kes pasport. Itulah sebab tergantung bila kerjasama itu tidak dilanjutkan. Saya ingin tahu apa yang akan kita lakukan selepas ini dibebaskan. Adakah mereka akan serah kepada pihak polis Filipin untuk teruskan pembicaraan kes satu lagi penipuan yang dikehendak oleh Filipin? Saya ingin dapatkan kementerian harus rujuk balik ada permintaan secara rasmi dan ada waran tangkap yang telah dihantar kepada pihak kementerian. Saya telah jelaskan tadi Tuan Gusi, Amalilio akan dibebaskan pada 24 Mei. Jadi apa-apa tindakan yang diperlukan oleh kerajaan lain untuk kita berikan kerjasama, itu adalah perbincangan secara diplomatik. Sebab itu saya kata tadi, kita tunggu bila sampai masanya kalau mereka memerlukan bantuan kita, kalau kita rasa ianya perlu dan baik untuk kita berikan, kita kerjasama dengan mereka. Itu adalah amalan kita di peringkat negara ASEAN. Dan saya telah jelaskan. Tak payah tanya lagi pun, itulah jawapan saya. Karena bila kita cakap dari segi isu diplomatik ini, ada beberapa isu yang saya tidak boleh nak jelaskan selagi ianya tidak ada persetujuan Tuan Pengerusi. Itu kena ahli diplomat sini kena faham dan jelas tentang perkara ini. Satu lagi tentang isu yang dibangkitkan oleh Keluang tentang Cheong Chun Yin. Cheong Chun Yin ni kes yang melibatkan Cheong Chun Yin ini telah dijatuhkan, beliau ini telah dijatuhkan hukuman mati di Singapura. Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura telah pun melawat beliau dan telah pun berbincang dengan Singapura dan memastikan hak dan kebajikan beliau adalah terjamin. Pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia juga telah memberi sokongan kepada beliau dengan menghubungi peguam untuk membuat rayuan judicial review dan juga rayuan untuk mendapatkan certificate of cooperation selaras dengan peruntukan undang-undang di Singapura. Berkenaan dengan Kuala Kangsar, yang berhormat Kuala Kangsar berdiri. Kuala Tinggi. Kuala Tinggi. Boleh? Terima kasih Ketua Menteri. Saya nak tanya tadi tentang disebut tentang constructive engagement tadi. Saya ucap tahniah kepada kerajaan. Constructive engagement di Myanmar berjaya sampai masuk ASEAN, di Rohingya, di Palestin dan baru-baru ini di Filipin. Di samping itu kita lihat ada konsep doktrin wasatiyah dan prosper dan neighbor. Ini satu pendekatan yang amat baik. Cuma soalan saya tadi, apa pandangan Menteri tentang I support the security Israel, dan juga pada tahun 90-an bila Asian Financial Crisis ada doktrin ataupun pendekatan creative destruction yang mana dia diungkap oleh ketua pembangkang bahawa ini to disiplin di emerging economies. Kita buat constructive engagement, wasatiyah dan prosper the neighbor. Mereka bercakap tentang support the security Israel dan juga creative destruction. Terima kasih. Inilah yang saya nak jelaskan apa yang dibangkitkan oleh Ketua Tinggi ini. Saya juga nak jelaskan di sini
Contohnya apa yang diminta oleh Keluang untuk ahli-ahli parlimen ini diberikan peluang bagi membantu kerajaan dalam isu-isu kementerian luar. Saya nak kata bukan kita tak nak bagi, tapi masalahnya seperti apa yang dibangkitkan oleh Kota Tinggi, ada setengah-setengah pihak pembangkang ini bukan nak membantu kerajaan, tetapi di luar sana mengutuk kerajaan. Maka sebab itu kita tidak boleh lagi menentukan sama ada perkara ini boleh kita bawa atau kita minta bantuan daripada mereka. Kalaulah semuanya benar-benar mahu seperti apa yang disampaikan oleh Batu kata tadi baik-baik, tetapi dengan secara sinisnya juga mengatakan bahawa secara sinis Kementerian Pertahanan membenarkan kapal terbang yang balik itu oleh kerana dia merupakan sahabat, tanpa melihat bahawa ianya sebenarnya boleh menimbulkan masalah dalam negara ataupun tidak. Ini adalah perkara-perkara yang sinis. Kalau orang macam ini kita nak hantar di peringkat antarabangsa, nak membantu kita secara wasatiyah dan sebagainya, dia akan bukan membaiki lagi persahabatan dengan kita, dia akan merosakkan lagi persahabatan kita dengan negara-negara luar. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Kota Tinggi yang bangkitkan isu ini. Saya dah beritahu secara constructive engagement ini memanglah kita buat dan sentiasa kita buat. Sebab itu kebanyakan daripada negara-negara meminta bantuan daripada kita nak menyelesaikan masalah Filipina, nak menyelesaikan masalah di Southern Thailand. Ini semua kerana sikap kita yang bertanggungjawab dan mempunyai prinsip constructive engagement tanpa melihat merosakkan persahabatan dan secara prinsip non-interference dalam undang-undang negara tersebut. Betul, jelas. Dan kursi, saya ucapkan terima kasih kepada Pasir Putih yang ada sekurang-kurangnya dapat menerima bahawa apapun yang kita buat hari ini, dia kata kalaupun kita berikan sesuatu keputusan oleh kerana kerajaan yang mengetahuinya, maka sepatutnya kita menerima keputusan tersebut. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Pasir Putih. Menteri, saya juga ingin menjelaskan tentang Mesir telah pun saya jelaskan, prinsip constructive engagement telah pun saya jelaskan. Presiden Amerika yang diminta oleh Keluang apabila datang jemputan kita nanti di Malaysia supaya berikan peluang untuk berucap dalam dewan ini, itu satu cadangan yang dibuat oleh Keluang. Saya tak boleh nak menjawabnya kerana tak tahu sama ada ianya perlu ataupun tidak, tapi itu adalah satu cadangan yang kita I take note for your suggestion itu. Terima kasih. Tentang yang telah pun tuntutan bertindih seperti yang dibangkitkan oleh Jasin, seperti yang berlaku di Island dan sebagainya, saya nak beritahu di sini ahli Dewan yang mulia ni bahawa perjanjian ini sudah pun sampai ke peringkat Code of Conduct, dan kita sesama dengan negara the claimant negara tersebut berbincang secara diplomasi supaya ianya tidak menjadi satu lagi flashpoint di dalam region atau kawasan South China Sea. Tuan Musi, tentang penjelasan saja tentang Obama tadi kan, constructive engagement. tak payahlah, saya akan jelaskan perkara yang sama. Saya hanya nak set record straight saja. Tuan Musi, tentang yang dibangkitkan oleh Jasin tentang isu yang dibawa oleh beberapa NGO yang tidak berdaftar dalam negara kita, saya nak jelaskan. Sebab itu Kementerian Luar dalam bila isu ini dibangkitkan di peringkat yang lebih tinggi di PBB, di Human Rights Council, kita jelaskan kalau NGO itu tidak berdaftar, maka kita tidak mahu menerima kerana ia adalah merupakan sesuatu yang kita rasa sesuatu yang tak ada langsung. Kerana dia tidak berdaftar, maka perkara itu tidak berlaku. Lipis, saya ucapkan terima kasih di atas ucapan tahniah diberikan kepada kementerian, dan saya
Saya setuju, kita tidak boleh menudung jari tentang tragedi yang berlaku hari ini, kerana kita tidak mahu perkara ini berlaku, dan kita tidak pernah pun berdoa supaya perkara ini berlaku. Maka sebab itu saya minta kalau boleh semua ahli dewan yang ada hari ini juga tidak secara sinisnya nak menuduh sesiapa, sama ada dari segi politikalnya seperti yang dibangkitkan oleh pokok sena tadi, dan beberapa lagi ahli yang berhormat di sini, seolah-olah ada orang ataupun ada tangan lain yang menyebabkan tragedi ini yang berlaku, sama ada dari segi politiknya, sama ada dari segi teknikalnya, sama ada dari segi tidak sengajanya. Apapun yang berlaku, kita tunggulah sehingga kita menemui black box itu nanti. Terima kasih. Tentang apa yang dibangkitkan oleh perjanjian ICC yang dibangkitkan oleh Batu, saya nak jelaskan memang kerajaan committed dari segi convention ini, dan kita akan mengkaji dari segi perundangan supaya ianya boleh bersamaan dengan perundangan yang ada dalam negara kita sebelum kita ratify perjanjian yang nak dibuat di peringkat ICC nanti. Ada timeline tak? Jadual masa? Sebenarnya tidak ada timeline tentang ini. Selagi kita rasa ianya tidak ada persamaan, selagi itulah kita mengkaji untuk menentukan. Akhirnya dia boleh mencapai satu rasa seimbang dari segi perundangan antara bangsa dan juga di peringkat negara. Bahasa ICC Menteri. Boleh ini. Sikit Terima kasih. Saya nak jelaskan tentang ICC apa yang dibangkitkan ICC oleh Sepang, tentang AI CHR yang dibangkitkan oleh Sepang dan beberapa ahli yang berhormat. Saya nak jelaskan di sini. Sebenarnya Tuan Menteri boleh ICC dulu. Pelantikan pelantikan Datuk Syafiee itu dibuat oleh kerajaan, tetapi kita kena faham dan sedar di peringkat ASEAN itu sendiri, pelantikan ataupun AI CHR ini adalah merupakan satu badan yang hanya dianggap sebagai consultative body semata-mata, kerana apapun yang dibangkitkan di situ terpaksa dibawa di peringkat menteri-menteri luar di peringkat ASEAN. Disitulah nanti diperbincangkan, diperhalusi lagi untuk dilihat sama ada boleh menjadi satu kenyataan di peringkat kementerian atau ASEAN, di peringkat keseluruhan member states untuk ASEAN itu sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pungsi, terima kasih Perdana Menteri. Perdana Menteri, saya rasa Perdana Menteri mungkin telah melihat term of reference berkaitan dengan ICHR itu. Setuju tak dengan saya bahawa ada satu inkonsistensi di satu peringkat dalam prinsip tak salah saya dalam prinsip yang kedua itu menyatakan tujuan ICHR itu adalah untuk promote and protect human rights. Tapi dalam masa sama dalam prinsip yang ketiga itu menyatakan prinsip non-interference masih lagi terpakai. Jadi persoalan saya, adakah pihak Kementerian Kerajaan Malaysia bercadang untuk mengubah ataupun meminda term of reference itu, sebab dengan adanya dua provision yang inkonsisten ini, saya rasa dia akan menyukarkan anggota-anggota itu untuk paling kurang berbincang. Saya dipahamkan oleh representatif dari Thailand, tak boleh langsung nak bincang pasal Rohingya dalam ICHR itu kerana asal dasar provision itu. Jadi saya harap Kementerian Kerajaan Malaysia dapat lobby untuk buat satu pindaan. Terima kasih. Terima kasih. Saya dah beritahu tadi, bila di peringkat satu badan yang kita namakan consultative body, maka sudah tentu term of reference dia agak tidak boleh menyamai di peringkat yang lebih besar. Maka sebab itu, kalaupun kita nak tukarkan term of reference, kita terpaksa bawa di peringkat di peringkat the ministers level. Di situ nanti insya-Allah kalau kita rasa kita perlukan ada perubahan, perbincangan akan dibawa. Kalau bukan pun daripada Malaysia, kalau Indonesia atau Thailand nak bawa, semua itu boleh mereka bawa. Tapi kalau nak menunggu Malaysia bawa dan sebagainya, saya rasa ada lagi keperluan-keperluan lain yang perlu kita lihat sama ada boleh ataupun tidak sesuatu perkara yang nak dibawa itu dilihat, kerana human rights factor dalam negara kita ni di peringkat
PBB itu sendiri di peringkat yang lebih besar, United Nations itu sendiri, ada yang kita sudah ratify, ada lagi perkara yang belum kita ratify. Maka sebab itu kita perlu melihat dari segi keseluruhannya untuk kepentingan negara kita dahulu sebelum kita nak melihat faktor-faktor lain di peringkat yang lebih besar. Terima kasih Tuan Musi. Saya nak jelaskan kepada apa yang telah pun dibangkitkan oleh Tenum. Saya ucapkan terima kasih. Saya setuju sebenarnya. Jawab dulu sebab I bahas tentang apa? Isu ICC. Saya dah jelaskan tadi Tuan Musi. Saya bahas panjang lebar tapi menteri tak jawab. Boleh bagilah sedikit ruang. Saya benarkan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau mengganggu laluan. Saya kembali kepada Roman Statute ICC. Ratifikasinya ada dua peringkat. Satu ialah acceptance, sign, dan satu peringkat lagi ratification. Saya ingin tahu kalau kita nak kaji undang-undang kita sama ada konsisten atau tidak, masih kita boleh committed untuk sign dulu. Ratification itu boleh datang kemudian. Kedua ialah kalau ada masalah, kalau katakan undang-undang kita tidak konsisten dengan prinsip-prinsip ICC, saya ingin dapatkan penjelasan sebab antara dunia pun, antara bangsa banyak kali tanya kita kata undang-undang kita dah selaras dengan semua kehendak hak asasi manusia di dunia. Saya ingin tahu apa undang-undang yang menjadikan kerajaan agak ragu-ragu atau reluctant untuk meratifikasikan atau at least tanda tangan dulu, dan kuasa kita boleh kemudian, tetapi apakah halangan kita untuk menandatangani Roman Statute ICC ini? Saya dah beritahu tadi Tuan Musi, banyak undang-undang yang sedang dibincang di peringkat kementerian yang lain dari segi perundangan. Maka sebab itu saya tak boleh nak perincikan di sini. Walau bagaimanapun Yang Berhormat boleh tulis surat dengan kita dan kita akan buat secara formal untuk kita berikan kepada Yang Berhormat sendiri. Tentang apa yang telah pun dibangkitkan oleh Tumpat mengenai dengan beberapa isu, banyak daripadanya telah pun saya jelaskan. Cuma tentang negara Afrika yang hari ini sedang Central African Republic yang sedang mengalami satu peristiwa yang agak buruk juga. Kita sedang melihat bahawa apabila PBB telah pun buat keputusan untuk menghantar tentera bantuan dan sebagainya, kita menyokong dan kita bersedia untuk membantu dari segi pihak PBB untuk menyelesaikan isu ini dalam negara Afrika itu sendiri. Dan Tuan Mengurusi, itulah saja beberapa perkara yang saya dapat menjelaskan di sini. Kalau ada perkara yang saya tidak menjelaskan tadi, saya minta supaya Yang Berhormat tulis surat dengan saya kembali dan insya-Allah akan saya jawab secara bertulis. Terima kasih Tuan Mengurusi. Terima kasih. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 28.101.600 untuk kepala B13 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2013 jadi sebagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju kepala B13 jadi sebagian daripada jadual. Fasal-fasal 1 dan 2. Fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis. Masih.